Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah. Malam ini bersama saya Khadiza Faisal. Minggu ini kita dikejutkan kembali dengan satu lagi negara yang menikam Palestin dari belakang. Sudan. Negara di benua Afrika itu mengikut jejak langkah 4 negara Arab lain yang sebelum ini sudah bertindak seperti gunting dalam lipatan. Mengapa Sudan sanggup mengambil langkah menormalisasikan hubungan dengan Israel, sedangkan seluruh dunia tahu muslihat dan perangai buruk Zionis itu? Langkah Sudan itu diumum sendiri oleh Presiden Amerika Donald Trump yang bertindak sebagai perantara dalam perjanjian itu. Dan pada masa sama, Washington turut mengeluarkan Sudan daripada senarai negara yang menaja keganasan. I want to just congratulate all of you. The State of Israel and the Republic of Sudan have agreed to make peace. This is for many, many years they've been at odds, to put it nicely, and to normalize their relations. This will be the third country where we're doing this, and we have many, many more coming. Amerika juga menghentikan sekatan bantuan ekonomi dan pelaburan ke atas negara Arab itu. Sudan di bawah pemerintahan Abdullah Hamdok menjadi negara Arab kelima menjalin hubungan diplomatik dengan Israel selepas Bahrain dan Emirat Arab Bersatu UAE yang menandatanganinya bulan lalu selain Jordan dan Mesir. Trump juga dengan angkuhnya menyatakan ada 5 lagi negara Arab yang ingin mengambil langkah sama dalam masa terdekat ini dan beliau turut mengharapkan Arab Saudi adalah salah satu daripadanya. Peningkatan negara Arab yang menormalisasikan hubungan dengan Israel telah mengkhianati perjuangan rakyat Palestin terhadap negara Yahudi itu sejak dulu, di mana sikap persaudaraan dan pendirian yang dijunjung untuk rakyat Palestin selama ini. Tindakan Sudan mengiktiraf Israel itu dilihat seperti berlurah di balik pendakian atau ada perkara tersembunyi di sebalik perbuatan. Khartoum sebenarnya mahu negaranya tidak lagi dilabel sebagai pihak yang membiayai keganasan sejak 1993 lagi, dan mereka juga mahu ekonomi serta perdagangan dihenti sekat. العام الماضي بدأنا حوار جاد مع الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وظللت طيلة العام الماضي في اتصال دائم معكم نبلغكم بأننا اقتربنا من هذه اللحظة، لحظة رفع اسم السودان من هذه القائمة، واليوم تحقق ذلك. Hamdok juga menjelaskan sebelum ini Khartoum berada dalam fasa tegang dengan Tel Aviv dan dengan perjanjian yang turut dikenali sebagai Perjanjian Abraham itu, beliau melihat ia dapat mengakhiri pengasingan Sudan dari dunia. Tetapi sebenarnya pada Ogos lalu, Hamdok pernah menyatakan kerajaan sementara pimpinannya tidak mempunyai mandat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel dan langkah seumpama itu hanya akan berlaku selepas tempoh peralihan pada 2022. Kata-kata politik di mana-mana pun sama, cakap tak serupa bikin. Hamas pula melihat kesanggupan Sudan bertindak demikian dianggap sebagai dosa politik. Mereka sanggup belot Palestin hanya kerana kepentingan peribadi. Namun, sebenarnya perjanjian itu secara terang-terangan menguntungkan Israel. الإعلان يضر بشعبنا وقضيته العادلة ويشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم والإنكار لحقوقنا
الثابتة، بل يضر أيضا بالمصالح الوطنية للسودان الشقيق ولمنظومة المصالح العربية في كل المنطقة. هذا الإعلان يخدم المشروع الصهيوني وسياسته التوسعية في المنطقة، وبالتأكيد لا يخدم إلا ترامب في دعايته الانتخابية ونتنياهو في صراعه الداخلي المحتدم. Tambahnya, tindakan negara Arab berkenaan dianggap sebagai salah arah walaupun kedua-dua pihak sudah merancang untuk memulakan hubungan dengan ekonomi serta perdagangan dan fokus awal pada pertanian. Seorang pegawai kanan Amerika pula menyatakan masalah seperti hubungan diplomatik akan diselesaikan kemudian. Difahamkan, dalam perjanjian Abraham itu, Khartoum telah mendepositkan $335 juta Amerika atau kira-kira 1.4 bilion ringgit sebagai sebahagian daripada perjanjian untuk membayar pampasan kepada mangsa dan waris keluarga serangan ganas Al-Qaeda yang dilaporkan berada di Sudan ketika pimpinan Omar al-Bashir. Adakah tindakan itu berbaloi untuk Sudan, negara miskin yang mempunyai 43 juta rakyat? Dan adakah wajar bayar wang tebusan yang cukup dan tutup mata terhadap kejahatan kepada rakyat Palestin hanya kerana mahu dikeluarkan dari senarai hitam negara yang menaja pengganas? Baik, Globe Al-Hijrah berehat seketika. Sekembalinya nanti kita lihat apa kata rakyat Sudan dan reaksi Iran terhadap keputusan negara Arab itu. Bertemu kembali masih dengan isu Sudan. Keputusan negara Arab itu menormalisasikan hubungan dengan negara Yahudi mendapat pelbagai reaksi rakyatnya. Ada yang melihat tindakan itu wajar dan ada juga menentang sepenuhnya. Namun, adakah pendirian rakyat diambil kira kerajaan pimpinan Abdullah Hamdok? مع إسرائيل ما طبعنا مع إسرائيل. إذا إسرائيل حتفيد السودان في حاجة معينة في الزراعة، لأنه أنا عارف إنه أكبر تكنولوجيا متقدمة في العالم هي موجودة في الدولة العبرية. طيب نحن إذا طبعنا مع إسرائيل في حاجة واحدة بسيطة جدا، ده قرار تاريخي. هل هو حيكون وصمة عار في جبين الشعب السوداني ولا حيكون هو عبارة عن تحفيز لدفع السودان في العلاقات الدولية؟ والله قبل شوية الغريبة قاعد بحبش في الفيس كده لقيت بريكنج نيوز إن السودان طبع مع إسرائيل وكده. انفورشنتلي الموضوع ده يعني أنا ضده تماما. أنا مع التطبيع لأنه بيفتح لنا علاقات دولية وخاصة مع أمريكا. Iran, negara yang disebut-sebut Trump untuk menyertai perjanjian gila abad ini itu seperti diduga tidak akan sesekali tunduk dengan desakan Amerika. Iran juga mengutuk tindakan Sudan yang dilihat tidak bermaruah. Menteri Luar Iran dalam Twitternya berkata senarai keluarkan nama negara daripada keganasan adalah palsu dan tindakan Sudan itu memalukan. Pada Jumaat lalu, Trump menjangkakan Iran akan menjadi sebahagian daripada perjanjian perdamaian berkenaan. Beliau juga berkata pihaknya terbuka untuk membantu Iran kembali ke landasan asal, iaitu sebelum ini merupakan negara yang kaya namun menjadi miskin dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Tetapi bersyarat dengan Iran tidak boleh memiliki senjata tenaga nuklear dan berhenti menyalak pergi jahanam Israel. Donald Trump berkata Iran mahu beliau kalah dalam pilihan raya bulan depan. Namun jika dipilih semula, Trump mahu lakukan pertemuan dengan Iran bagi membincangkan perjanjian Abraham. Iran sebelum ini menyelar langkah UAE dan Bahrain yang menormalisasikan hubungan dengan Israel sebagai mengkhianati umat Islam secara keseluruhan. Sudan sebenarnya sudah menjadi musuh Israel sejak 1948.
Bahkan Sudan menjadi lokasi deklarasi anti normalisasi dengan Zionis pada 1967 ketika Liga Arab bertemu di kota Khartoum. Ikrar mereka ketika itu tiada perdamaian dengan rejim Israel, tidak ada pengakuan terhadap Israel dan tidak akan ada sebarang rundingan dengan negara haram itu. Namun selepas penggulingan Omar al-Bashir, semua itu murah di mulut, mahal di timbangan. Fikir-fikirkan. Sekian Global Hijrah malam ini. Nantikan perkembangan isu ummah minggu hadapan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.